jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-malikul haqqul mubin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina sadiqul wa'dil amin, amma ba'. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم ألهمنا ما رشد أمرنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك لنا فيها اللهم ارزقنا جناها وحبب إلى أهلها وحبب صاده أهلها إلينا أما بعد. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, ahli jawatan kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita banyakkan syukur pada Allah kerana masih lagi dipanjangkan usia kita dalam keadaan kita menghitung hari lebih kurang dalam 31 hari kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia, lebih kurang. Jadi tuan-tuan, kita kena syukur banyak pada Allah kerana Allah beri peluang untuk kita teruskan kehidupan. Ulama kata nikmat Allah Taala ni biasa manusia tidak akan hargai, kata ulama, melainkan nikmat itu telah terucut daripada diri dia, baru dia akan rasa bahagia. Nikmat kaki orang rasa biasa sebab dia tak nampak betapa nilainya kaki. Orang yang faham nikmat kaki itu ialah orang yang tak ada kaki, ataupun orang yang pernah ada kaki tetapi telah berlaku penyakit telah berlaku pada dia sehingga jadi asbab kaki dia kena potong, baru dia nampak bernilainya nikmat kaki. Begitu juga umur, usia. Kita tak nampak betapa besarnya nikmat usia Allah beri pada kita. Ulama kata orang yang paling faham nikmat umur ni orang yang mati petang tadi. Dia yang paling faham betapa beruntungnya dipanjangkan usia. Dan semalam dia sama macam kita. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut menyangka yang hari ini masih hidup. Tapi rupa-rupanya hari inilah hari terakhir dia di muka bumi. Hari terakhir dia untuk buat persiapan amal. Jadi sebab itu tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah, umur yang kita ada ni usahakanlah untuk memperbanyakkan kebaikan. Kata ulama, sangat rugi kalau kita bertangguh-tangguh dalam buat kebaikan, kerana tak ada jaminan untuk kita hidup esok hari. Dah dekat dengan tabung masjid contoh, nak keluarkan duit dah, tinggal nak masuk dalam tabung je, tiba-tiba rasa besok subuh lah sedekah. Ni syak ni kan, esok subuh lah, masuk dalam kocek balik. Rupanya malam ni malam terakhir dia. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang meninggal dunia, Allah sebut fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau diberi kehidupan, benda pertama dia nak buat sedekah. Nak beritahu besarnya tuan-tuan kalau kita dapat gunakan masa kita untuk buat amal. Baik tuan-tuan, kita akan menggunakan kitab Suwarun min Hayatis Sahabah. Ni kitab ni tuan-tuan, ini diterjemahkan oleh Syekh Hazri Hasim Al-Bindani. Karangan kitab ni adalah Syekh Dr. Rafa'at Bashar. Dr. Rafa'at Bashar ni seorang ulama di Syria dan beliau murid kepada Hazrat Syekhul Arab wal Ajam Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi rahimahullahu taala, seorang ulama yang sangat hebat. Dan Dr. Rafa'at Bashar ni dia meninggal di Turki, disemadikan di makam Maqbarah Al-Fatih di sisi para sahabat Nabi yang
syahid di Turki waktu buat dakwah kat sana. Baik, hari ini tuan-tuan kita memasuki bab yang membicarakan tentang kisah At-Tufail ibn Amir Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu. Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Tufail bin Amir Ad-Dawsi satu orang sahabat yang mana mungkin tak semua orang kenal, ataupun mungkin jarang-jarang dengar nama dia, ataupun ada yang belum pernah dengar nama dia, first time. Oh, Tufail, patutlah jiran saya ada nama Tufail. Ini rupanya nama Tufail, nama sahabat Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Daus ni nama kampung tuan-tuan, yang terletak di antara Jeddah nak pergi ke Yaman. Nama kampung tu Daus. Jadi Tufail ni gelaran dia Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Baik, kita dengar kisah dia tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan tahu daripada asbab usaha dakwah yang dibuat, siapa yang dapat hidayat. Daripada orang yang tak terkenal ni, asbab usaha dakwah yang dibuat, lahirnya orang yang terkenal dan menjadi asbab bermanfaat untuk umat sampai kiamat. Hingga hari ini kita dapat manfaat daripada ilmu orang yang dia dakwahkan tu. Masya-Allah. Baik. At-Tufail bin Amir Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus pada zaman jahiliyah. Dia juga seorang yang terhormat daripada kalangan bangsa Arab dan seorang bangsawan yang terbilang. Baik, ulama kata Tufail ni dia ketua kampung, dan dia juga adalah orang yang bijak. Ulama kata zaman jahiliyah nak tahu orang tu bijak, dia pakar bahasa. Dia pandai buat syair, dia pandai bahasa yang indah-indah. Ni orang bijak. Dia boleh membezakan perkataan itu, perkataan yang elok ataupun tak elok, ataupun perkataan itu perkataan orang pandai ataupun orang jahil. Dia boleh beza. Ini orang ni bahasa dia biasa je, dia tahu. Ini bahasa ni orang ternama, orang yang bijak, cendekiawan, sarjana, dia tahu. Ni Tufail bin Amir Ad-Dawsi ni dia orang yang pakar bahasa, dan dia ketua kampung kat tempat dia. Periuk dapurnya tidak pernah diturunkan dari api kerana sentiasa menyediakan makanan kepada tetamu dan jalan selalu terbuka untuknya. Disebabkan dia ni ketua kampung, pemimpin masyarakat, orang sering datang ulang-alik rumah dia, masya-Allah, periuk tu atas dapur je. Subhanallah. Jadi tuan-tuan nak jadi ketua taman ni, periuk atas dapur lah. Masya-Allah, pengusi ke kan. Tapi sekarang tak payah atas dapur, periuk noza dia kan, periuk canggih-canggih dia kan, masya-Allah kan. Ataupun periuk apa-apa lah, tak kisahlah. Ustaz ni meniaga kot. Tak meniaga, saya tak meniaga pun. Periuk apa-apa lah, yang penting nak beritahu bahawa pemimpin zaman dulu, dengan orang bawahan dia, dengan rakyat dia ataupun dengan jemaah dia, begitu pemurah. Sebab itu kata ulama, bila mana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu di zaman Umar menjadi pemimpin di Syam, dia telah buat pagar kat rumah dia, pintu. Dia buat pintu dekat rumah dia. Apa berlaku? Umar telah tegur dia, "Wahai Muawiyah, kenapa buat pagar?" Muawiyah buat pagar kat rumah. Dia wakil ni, gubernur kan, buat pagar kat rumah. Umar tegur, khalifah tegur, "Kenapa buat pagar? Kamu telah menyusahkan rakyat untuk jumpa kamu. Kamu telah memisahkan kamu dengan rakyat. Dan ini benda yang aku tak suka dalam pemerintahan aku." Umar kata, Umar tak suka. Apa jawab Muawiyah? "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tinggal di tempat bekas jajahan Rom, Empire Rom sampai Jordan tuan-tuan, sampai Syria. Dan kesan-kesan peninggalan Rom masih ada. Aku takut kalau tak buat pagar, mereka akan bunuh aku." Umar kata, "Kau ni memang ada je jawapan kalau aku tanya." Ni Umar cakap. Maksudnya Umar bagilah. Bayangkan, buat pagar pun tak boleh, bukan pagar tinggi, buat pagar tak boleh, apa lagi letak security kan. Tapi security ni tuan-tuan yang main-main. Security ni sunnah. Letak security ni sunnah. Masya Allah. Zaman Nabi lagi dah ada. Antara orang yang khidmat security rumah Nabi siapa? Sayyidina Sauban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Sauban ni dia khidmat security rumah Nabi. Kadang-kadang bertukar dengan Sayyidina Ali. Jadi khidmat security ni memang dah ada. Nak jumpa, beritahu pada Nabi baru boleh. Abu Musa al-Asy'ari juga pernah khidmat security pada Nabi. Cuma taklah sampai tak boleh jumpa. Tak boleh. Ada buat appointment ke? Tak ada. Balik-balik nanti buat appointment baru boleh jumpa. Taklah sama macam tu.
Mudahlah nak jumpa, masya-Allah. Sebab itu Umar tegur bila bawa pagar. Baik, jadi tuan-tuan, Tufail ni rakyat dia ataupun orang kampung ni mudah datang rumah dia. Hari-hari jamu makan, masya-Allah. Waktu kami di Madinah dulu, ada satu orang profesor. Profesor ni tuan-tuan kenal rasanya. Dia karang buku banyak. Profesor Dr. Kamil Ibrahim. Profesor Prof Kamil kita panggil. Prof Kamil ni karang banyak buku. Dia duduk tak jauh daripada rumah kami di Uhud. Tiap-tiap hari bawa jemaah umrah makan kat rumah. Sebulan 3 kali tukar periuk terbakar. Sebab bagi orang makan tiap-tiap hari. Bukan seminggu sekali. Tiap-tiap hari bagi orang makan. Bagi orang makan ni tuan-tuan sifat keluarga Nabi. Bagi orang makan ni sifat ahli Madinah. Bagi orang makan, masya-Allah. Hari ni kenapa orang kurang bagi orang makan? Kerana kata ulama, kita menganggap bagi orang makan ni beban. Sedangkan bagi orang makan ni kata ulama menarik rezeki daripada khazanah Allah kepada keluarga kita. 2 kaedah bagi makan kata ulama. Pertama, bagi orang makan. Kedua, bagi binatang makan. Sebab itu setengah ulama di Mekah dia simpan bertih jagung kat rumah dia. Nak pergi Masjidil Haram, dia tabur bagi burung merpati makan. Dekat tempat kita burung merpati susah nak jumpa. Kat tempat kita, kalau tempat kami di Bangi tu banyak kucing. Bolehlah tuan-tuan pergi di mana-mana kedai, KK Mart ke 7-Eleven ke contoh kan, ataupun kedai-kedai Muslim kan, banyak kedai-kedai orang Islam sekarang yang ada jual makanan ikan makanan kucing yang RM1 tu dalam paket kecil-kecil tu kan. Tuan-tuan boleh prepare dalam kereta 2-3 paket pun RM3. Nampak kucing lapar tepi jalan, buka bagi makan. Subhanallah. Itu menjadi asbab kata ulama Allah Ta'ala pandang dengan kasih sayang. Nabi Musa alaihi salam kata ulama diberitakan bahawa satu ketika Allah Ta'ala pandang Nabi Musa dengan penuh kasih sayang. Ketika bila Nabi Musa nampak kucing yang mana kesejukan, Nabi Musa telah ambil satu kain, selimutkan kucing tuan, menggembirakan Allah Ta'ala, ihsan kepada makhluk. Jadi kata ulama, 2 kaedah bagi makan, bagi orang makan, bagi binatang makan. Satu perkara yang sangat besar. Tuan-tuan tengok rezeki Allah bagi pada tuan-tuan daripada sumber yang tak disangka-sangka. Ada aja rezeki, masya-Allah. Ini amalan para sahabat. Baik, seterusnya, dia suka memberi makan orang yang kelaparan, melindungi orang yang melarat, dan memberi upah para pekerja. Dan dia juga seorang yang sopan. Dia ni orang yang ada adab, orang yang cerdas dan pintar, orang bijak, menjadi rujukan orang kampung Dausi. Dia merupakan seorang penyair dan satu orang yang mana seni perasaannya jelas dan indah perkataannya. Kalimah-kalimah yang keluar dari mulutnya bagaikan sihir yang memukau. Maksudnya begitu indah, seakan-akan orang terpukau macam kena sihir. Masya-Allah. Ketika berlaku pergolakan hebat di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin, Tufail meninggalkan kampungnya Tihamah menuju ke Mekah. Tihamah ni dia punya apa? Negeri dia lah. Satu kawasan di Saudi sana. Baik. Ketika ini apa berlaku tuan-tuan? Masa tu Nabi dan orang Islam sedang kena tindas dengan orang Quraisy. Dan berita yang mengatakan Nabi ni majnun, Nabi ni gila, Nabi ni dukun, Nabi ni macam-macam lah katakan Nabi ni mula tersebar. Baik. Jadi pada ketika itu apa berlaku? Tufail telah ada urusan kata ulama di Mekah, dia terpaksa pergi. Kafir Quraisy berusaha menentang dakwah Nabi dengan berbagai tekanan dan kekerasan. Mereka menghalang orang ramai daripada mengikuti dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tufail merasakan dirinya memasuki kancah pertempuran tanpa persiapan dan tanpa disengajakan, sedangkan dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan itu. Ini bukan untuk tujuan dengar dakwah Nabi, dan tidak pernah terlintas di fikirannya mengenai pertembungan antara Muhammad dan kaum Quraisy. Kesannya pertemuan itu menjadi kenangan yang tidak pernah dilupai oleh Tufail bin Amir ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Ia merupakan sebahagian daripada kisah tersendiri yang mana menjadi sejarah dalam Islam. Tufail bercerita, aku datang ke Mekah tatkala pembesar Quraisy melihatku, mereka datang menemuiku dan menyambut kedatanganku dengan meriah. Bila Tufail tinggalkan kampung dia Daus pergi ke Mekah, orang Quraisy nampak dia, orang Quraisy tahu dia ni pemimpin kampung Daus, datang daripada negeri Tihamah, dan dia ni orang pandai, orang bijak.
Dan dia ni kalau Muhammad dapat, habis satu kampung masuk Islam. Sebelum dia jumpa Muhammad, baik kita jumpa dulu. Pergi selotok dulu. Maka mereka dah pegang Quraisy, dia dah pegang Tufail. Orang Quraisy ni kelas sambut. Masya-Allah. Baik. Kemudian para pemimpin dan pembesar Quraisy berkumpul bersamaku. Mereka berkata, wahai Tufail, engkau telah datang ke negeri kami yakni Mekah. Sedangkan ada seorang lelaki yang mengatakan dirinya seorang nabi. Dia telah menyusahkan urusan kami dan memecah belahkan kesatuan kami dan memecahkan masyarakat kami. Kami sangat takut hal ini juga terjadi pada kaummu sebagaimana yang kami alami sekarang. Ditakut-takutkan. Satu orang pemimpin, benda yang ditakutkan, hilang rakyat lah, hilang pemerintahan, perpecahan berlaku di tempat dia, pening kepala dia nak atur, nak selesaikan, nak handle benda tu. Jadi dia telah takut-takutkan Tufail dengan perkara tersebut. Kami ni dah berpecah ni sebabkan lelaki tu. Maksudnya kalau kamu dengar dia cakap, kamu ikut dia, habis kamu. Kampung kamu juga akan berpecah, kamu punya suku pun akan pecah nanti. Baik. Janganlah engkau berbicara dengan lelaki itu. Janganlah engkau mendengar perkataannya, ucapannya bagaikan sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan bapanya, antara saudara dengan saudara maranya yang lain, antara seorang isteri dengan suaminya. Perkataan dia sangat-sangat bahaya. Kalau perkataan ni siapa-siapa dengar, maka adik-beradik akan pecah belah. Suami isteri akan bercerai, keluarga akan habis, bercerai-berai. Sebab apa? Dengar percakapan orang yang mengaku Nabi ni, kata Quraisy. Mereka memburuk-burukkan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tufail bercerita lagi, demi Allah, mereka selalu menceritakan keadaannya yang menakjubkan itu kepadaku. Mereka menakut-nakutkan aku dan kaumku terhadap perbuatannya yang ajaib itu. Aku sampai saja terpengaruh dan bertekad untuk menjauhkan diri daripada lelaki itu. Yakni lelaki yang dimaksudkan itu adalah Nabi SAW. Aku tidak mahu berbicara dengannya dan tidak akan mendengar ucapannya sedikit pun. Baik. Ketika aku pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf, orang jahiliah pun tawaf ni, sebab mereka ni adalah walhasil daripada pecahan agama Nabi Ibrahim AS yang telah dipesongkan. Orang pertama yang pesongkan ajaran Nabi Ibrahim siapa? Tuan-tuan yang buat buku boleh tulis, Amru bin Luhai Al-Khuzai. Amru bin Luhai Al-Khuzai, satu orang pemuda yang pada awalnya begitu pegang kuat agama Nabi Ibrahim. Bila sampai di Syam, dia tengok orang Syam ada yang sembah berhala. Dia kata, boleh tak bagi satu dekat saya, nak bawa balik Mekah. Sebab orang Mekah tak ada lagi benda ni, dia kata. Dia pun bawa balik. Dialah orang pertama yang bawa berhala balik ke Mekah. Dan berhala tu diletak dalam Kaabah. Nama berhala yang pertama dia bawa itu namanya Hubal. Itulah berhala pertama. Dan Amr bin Al-Khuzai juga orang pertama yang membawa kesyirikan ke Mekah dengan cara memotong kambing dan unta dengan niat untuk berhala. Dulu orang sembelih korban untuk Allah, menyambung agama Nabi Ibrahim. Berada inilah yang telah bawa kesyirikan ke Mekah, sembelih kambing niat nama berhala. Macam orang dulu dia buang ancak lah. Tempat tuan-tuan mungkin tak ada kot. Kat tempat saya di Mersing dulu ada. Orang buang pulut kuning ke laut ke tolak ke dululah. Kan lama dah. Sekarang alhamdulillah dah. Kan ulama-ulama pun dah bergerak dalam dakwah kan. Jemaah-jemaah telah bergerak alhamdulillah. Benda-benda khurafat-khurafat ni dah tak ada dah. Kurang lah, tak ada dah. Mungkin kalau kita dengar pun sekali je kan. Dah tak ada dah. Tapi tuan-tuan yang mulia, brother ni yang pertama bawa kat Mekah, sehingga orang Mekah mula menyembah berhala. Dan dia ni sampai selama-lamanya, bukan sampai kiamat, selama-lamanya dia menanggung dosa demi dosa, dosa demi dosa, atas sebab dia membawa orang kepada kesyirikan. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati kalau kita menyebarkan berita yang tak betul ataupun mengajak orang kepada benda yang tak betul, kerana takut jadi jariah dosa berterusan. Kalau ajak orang buat baik, alhamdulillah, satu perkara yang sangat baik. Contoh dekat surau tuan-tuan, kalaulah kata belum lagi mula surah Al-Mulk,
tuan-tuan cadangkan dekat pengurusi. Pengurusi pun setuju. Lepas isyak ramai-ramai baca Al-Mulk. Semua pahala tu dapat ke akaun tuan-tuan. Sebab apa? Masya-Allah, tuan-tuan telah mencadangkan satu perkara yang baik. Kerana Nabi SAW tidak akan tidur melainkan baca surah Al-Mulk. Walaupun mungkin kita kata kat rumah pun boleh baca, kan? Walaupun kami ni penceramah, tapi kadang-kala balik-balik ceramah tu terlupa juga tuan-tuan. Keletihan, kena pula kan surau hidang biryani. Allah, kena 2 suap, lupa Al-Mulk tuan-tuan. Balik rumah, gosok gigi, buat adab tidur, terus tidur. Bangun subuh, Allah tak baca Al-Mulk orang tadi. Kena penangan biryani. Itu kalau biryani. Kalau nasi Arab, tuan-tuan. Jadi sangat baik kalau dibuat di surau tu, contohlah kebaikan-kebaikan yang dicadangkan. Tapi kalau mengajak orang kepada keburukan, mengajak orang buat benda tak baik, Tuan Imam saya cadangkan hujung minggu ni kan, untuk sihat, lepas main subuh kita buat senam aerobik kat surau. Contoh, lelaki perempuan lah kita campur Tuan Imam, bagus sikit, baru semangat Pak Bilal nak senam aerobik. Contoh kan, dia telah bawa perkara yang ini perkara bukan bid'ah lagi lah tuan-tuan. Memang bahayalah campur lelaki perempuan senam aerobik. Maka kalau benda tu berterusan, orang surau seruling ni terus menerus, maka semua jadi jariah untuk dia, kena tanggung ke akhirat. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi Tufail ni tuan-tuan yang mulia, dia masuk untuk tawaf, nak masuk tawaf. Baik. Dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang kami agungkan dan kami berhaji untuknya. Tengok tu. Waktu tu kat Mekah ada 360 berhala. Mula-mula satu je hubul. Bila idea dah bertambah, kan? Bertambah lagi syirik. Dia kata takkan satu tak cukup, tambah lagi pula. Berhala hujan. Waktu kemarau, tambah lagi pula orang tu tak dapat anak, berhala anak pula. Akhirnya 360 berhala plus Allah Ta'ala. Dia percaya Allah Ta'ala juga. Maksudnya kesyirikan itu. Sebab itu orang Quraisy pun sebut nama Allah juga. Kalau tuan-tuan tengok dalam kisah Badar, Abu Jahal pun sebut nama Allah doa. Ya Allah, Muhammad banyak susahkan kami, tolong kami ya Allah. Tuan-tuan bayang, dia punya doa sebut Allah tu dalam Lahirul Maktum ada cerita. Hadis yang sahih tu. Ya Allah, tolong kami, Muhammad selalu susahkan kami, tolong kami ya Allah. Tuan-tuan bayang, dia pun sebut Allah. Tapi dalam hati dia ada kesyirikan, 360 bahala juga boleh selesaikan masalah. Tetapi akidah kita tauhid, tu betul, tauhid membawa kepada Allah yang esa. Selain daripada Allah, ghairullah, langsung tak berkuasa. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Ini keyakinan kita. Tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Allah saja yang maha berkuasa. Itu akidah kita. Tanpa diragukan lagi, kena jazam dengan akidah kita. Baik. Aku menutup telinga dengan kapas agar tidak dengar ucapan Muhammad. Baik, dia masuk masjid, kata ulama, punya dia risau takut jumpa Nabi, dia ambil kapas masuk dalam telinga. Ini kalau dengar Muhammad cakap ni pun selamat aku. Masuk kapas dalam telinga. Baik. Namun tak kala aku masuki masjid, aku dapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang solat di sisi Kaabah dengan solat yang berbeza dengan tata cara sembahyang kami. Dia tengok Nabi solat, tak pernah tengok. Nabi kalau di Mekah, di Baitullah tu, Nabi suka solat di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Sebab itu ada ulama sebut Raudah bagi Mekah, kalau Raudah Madinah tu kat Raudah lah. Kan? Ada masjid dia pakai kapek Raudah, rindu kat Madinah kan. Kapek Raudah, Masya Allah. Raudah Madinah kat Raudah lah. Raudah bagi Mekah kata ulama, di mana? Di antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Kenapa? Kerana kata ulama, Nabi ketika itu solat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan itulah arah Baitul Maqdis. Sebab itu kata ulama, kalau solat kat situ dapat kiblatain, 2 kiblat. Baitullah pun dapat, Baitul Maqdis pun dapat. Ulama sebut macam itulah. Sebab dulu Nabi solat kat situ. Sebab dulu menghala ke arah Masjid Al-Aqsa ni, Baitul Maqdis ni ke situ. Adapun setelah pensyariatan Baitullah, kan, boleh solat di mana-mana. Namun kata ulama, Nabi suka solat kat situ. Sebab itu situ kalau nak solat, kalau saf pertama kan agak susah sikit, sebab ulama-ulama dah masuk saf dulu. Biasanya lah di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Lama Ustaz tak pergi Mekah, dah lupa kat mana kan, rukun tu pun dah lupa dah, lama sangat.
Jangan kata tuan-tuan, saya pun setahun tak cakap Arab pun rasa macam nak lupa-lupa dah ni. Masya Allah, rupanya macam tu. Lama tak cakap, dia jadi lupa sikit-sikit kan. Ni nak buka pula ni, mudah-mudahan lah kan, pergi dia cakap banyak kan, dia boleh ingat lah. Orang duduk dekat, kawan-kawan duduk dekat setapak tu okey sikit, duduk dengan Arab banyak situ kan. Kita duduk kat kawasan Bangi tu orang Melayu je kan. Jadi tuan-tuan, Masya Allah, Nabi solat kat situ. Dia beribadah dengan cara ibadah yang berbeza dengan cara ibadah kami. Pemandangan itu membuatkan aku senang. Ibadah hanya menarik minatku. Sedikit demi sedikit tanpa aku sedari, aku mendekatinya. Ulama kata, keikhlasan yang ada pada baginda telah menjadi asbab hidayah. Ulama sebut apa-apa amal yang kita buat dengan ikhlas akan menjadi asbab hidayah. Orang tengok, orang akan terkesan. Bila mana ikhlas kerana Allah. Ada satu orang masuk Islam. Kita tanya dia, bang, macam mana bang boleh masuk Islam? Dia kata, dia nampak satu orang baca Quran, orang Islam baca Quran, dia tertarik tengok. Ulama kata tidak syak lagi orang tu baca dengan ikhlas kerana Allah, menjadi asbab terbuka pintu hati orang bukan Islam, tengok dia nak masuk Islam. Tuan-tuan, kata ulama, 3 amalan yang malaikat tak boleh kira. Ni dahsyat ni, dah peringkat sampai malaikat tak boleh kira ni. Pertama, amalan yang ayah-ayah, ibu-ibu buat ikhlas kerana Allah. Solat 27 kali ganda sembahyang berjemaah, tuan-tuan pun dapat, imam pun dapat, Bilal pun dapat. Tapi ikhlas itu akan menggandakan ganjaran. Yang tu malaikat tak boleh kira, Allah Ta'ala yang bagi. Itu rahsia Allah Ta'ala. Malaikat tak boleh kira, semua dapat 27. Tapi ikhlas tu akan menggandakan lagi, berganda-ganda pahala yang tu Allah Ta'ala bagi. Yang kedua, amal yang dibuat dengan mahabbah, rasa cinta. Selawat pada Nabi. Dalam hadis sebutkan, Nabi mafhum, siapa selawat sekali, Allah dan para malaikat selawat 10 kali. Kalau 10, 100 kan. Itu ganjaran. Tetapi orang yang selawat pada Nabi dengan rasa cinta pada Nabi, kata ulama, yang tu malaikat tak boleh kira. Walaupun 1, 10, 100, tapi kerana cinta pada Nabi, selawat dengan rasa rindunya pada Nabi, sayangnya pada Nabi SAW kan, sehingga mengalirkan air mata, yang tu malaikat tak boleh kira, yang tu menggandakan ganjaran, kata ulama. Apatah lagi ditambah pula dengan ikhlas. Subhanallah. Yang ketiga, puasa. Ana ajzibi, kata Allah, puasa ni aku je bagi pahala. Jadi tuan-tuan, ini 3 amal yang malaikat tak boleh kira, kata ulama, Allah Ta'ala je tahu. Masya Allah. Begitu juga ada pendapat sebut, ganjaran orang yang berjuang jalan Allah Ta'ala ni juga antara amalan yang malaikat tak boleh kira. Menuntut ilmu, Masya Allah, termasuk dalam, kata ulama, berjuang jalan Allah kan, nak tunggu, nak cukupkan, nak belajar untuk sampaikan. Itu kalau nak belajar nak sampaikan lah. Tapi kalau setakat belajar je kan, kata ulama, tak menggandakan ganjaran. Pahala berilmu tu besar dah, tapi tak ganda-ganda lagi. Tapi kalau tuan-tuan belajar, amal pula, sampaikan pula, subhanallah, dia punya gandaan itu, kata ulama, malaikat tak boleh kira. Ini Allah Ta'ala yang akan bagi. Baik, seterusnya, lalu Allah Jalla wa'ala menjadikan telingaku mendengar sebagian ucapannya. Baik, ulama sebut ikhlasnya Nabi dalam solat membuka pintu hati Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Kemudian Nabi mulakan dakwah. Nabi bukan dakwah Tufail, Nabi dakwah orang lain. Tapi Tufail dia tengok Nabi sedang dakwah orang, ikhlas Nabi buat dakwah, kata ulama, sehingga menembusi telinga Tufail ditutupi dengan kapas. Bayangkan tuan. Dan menyebabkan Tufail tu fikir, aku ni Tufail, orang paling pandai kat kampung aku, takkan aku tak boleh beza perkataan betul ataupun tak betul. Orang pandai. Dia pun buka kapas dia. Buka kapas, selesai tuan. Dia dah buka kapas. Baik. Aku mendengar suatu ucapan yang sangat baik. Aku berkata dalam hatiku, ibumu telah menghilangkanmu dengan kematian. Jadi alangkah ruginya ya Tufail. Maksudnya dia cakap kat diri dia, padahal engkau ialah seorang penyair yang cerdas dan pintar, tidak tersembunyi daripada kebaikan dan keburukan. Apa yang menghalangmu mendengar perkataannya? Jika yang dibawanya itu kebaikan, hendaklah kau terima, jika buruk, hendaklah engkau tinggalkan. Kau ni orang pandai, kenapa kau tak nak dengar dia punya cakap? Kau kan boleh nilaikan yang betul ataupun tak betul.
baik kau dengar. Kalau baik kau ambil, tak baik kau boleh tinggalkan. Ni kata Tufail dekat diri dia. Tufail bercerita, aku terus berada di situ hingga Rasulullah SAW beredar pulang ke rumahnya. Aku mengikuti baginda sampai ke rumahnya. Ketika baginda masuk ke rumah, aku ikut masuk. Aku berkata kepadanya, wahai Muhammad, kaummu telah menceritakan kepadaku tentangmu begitu dan begini. Demi Allah Jalla wa'ala, mereka selalu menakut-nakutkan aku dengan perbuatanmu, sehingga ku tutup telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Tetapi Allah Jalla wa'ala telah memperdengarkan ucapanmu ke telingaku, dan aku dapati ia sesuatu yang baik. Ceritakanlah kepadaku siapa kamu sebenarnya. Akhirnya dia mendekati Nabi sehari. Wahai Muhammad, ceritalah padaku. Orang Quraisy tak bagi dengar, tapi aku rasa aku boleh dengar. Aku rasa percakapan kamu percakapan yang baik. Aku rasa aku boleh menilai percakapan kamu. Maka kau ceritalah kepada aku siapa kamu sebenarnya. Rasulullah SAW pun menerangkan semua kepadaku, semuanya kepadaku. Baginda SAW membacakan kepadaku suratul Ikhlas dan suratul Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar perkataan yang lebih baik daripada perkataannya, dan aku tidak melihat sesuatu urusan pun yang lebih adil daripada urusannya. Mendengarkan dakwah Nabi yang begitu hikmah dan himmah. Dua kaedah dakwah kata ulama, hikmah dan himmah. Hikmah ni kata ulama bercakap sesuatu perkara yang betul kepada orang yang betul di masa yang betul. Satu perkara tu kita nak cakap pada orang yang betul, percakapan yang betul di masa yang betul. Bukan semua orang sama, kan? Insya-Allah. Satu orang kawan saya dia pergi keluar dakwah bersama satu orang ulama besar, satu orang syekh, dan pergi jumpa satu orang artis. Satu orang artis, masya-Allah, tapi bukan kat Malaysia lah, kat tempat lain. Baik, syekh tu pun tak kenal artis tu, tapi orang muda kenal lah. Bila jumpa je, orang pun kata, syekh, dia ni artis. Syekh kata apa? Masya-Allah tuan, tuan ni penyambung kerja Nabi. Penyambung kerja Nabi. Terkejut artis tu. Penyambung kerja Nabi. Semua ustaz-ustaz cakap artis ni masuk neraka, dia kata. Macam mana boleh syekh kata saya penyambung kerja Nabi? Terkejut dia. Dia kata, tuan tak tahu ke? Seluruh para nabi, anbiya, bila umatnya dalam keadaan sedih, dia datang menghampiri umatnya dan gembirakan mereka. Dan Tuhan telah gembirakan ribuan orang. Tuhan telah sambung kerja Nabi. Cuma Tuhan datang minta kita akan ajar beberapa perkara lagi. Dia ada skill dia lah, kan. Sebenarnya nak ajak pergi surau. Nanti dah sampai surau, nanti dia cerita yang lain pula dalam kitab apa benda semua, kan. Tapi nak buka hati dia tu. Datang tuan-tuan malam tu. Masya Allah. Nak tengok bagaimana kata ulama hikmah dalam percakapan. Hikmah. Dalam Hilatul Auliya, tak salah saya, ada kisah satu orang raja, dia mimpi. Gigi dia patah, rongak atas dalam mimpi dia. Besok dia panggil mufti kerajaan dia, sini, saya mimpi gigi saya rongak. Mufti kata, oh senang je tu. Apa maksud dia? Dia kata, maksudnya tuanku akan mati awal sebelum abang-abang tuanku mati. Saya mati dulu, terus kena tangkap, hukum pancung. Besok dia panggil ulama' lain pula. Ulama' ni pun cuak lah tuan-tuan, dah kena pancung mufti semalam. Apa jawapan dia? Gigi saya rongak atas, saya mimpi. Apa maksud mimpi tu? Dia kata, tuanku ni, Masya Allah, Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada tuanku ni. Allah beri kemuliaan, Allah sayang tuanku. Allah akan jemput tuanku untuk bertemu dengan Allah, kerana Allah Ta'ala sayang tuanku. Allah nak gembirakan tuanku di akhirat. Lebih Allah sayang tuanku lebih daripada tuanku yang lain. Oh, macam tu Saya suka jawapan ni, dia kata. Benda sama tuan-tuan, mati juga. Tapi percakapan itu diubah.
percakapan tu diubah, masya-Allah. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana para nabi, para rasul, para sahabat menyusun percakapan mereka, sehingga Tufail ketua kampung terbuka hati untuk dengar dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku menghulurkan tanganku kepada baginda dan bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Jalla wa Ala dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan itu aku memeluk Islam. Beriman di tangan Nabi di depan Baitullah. Tufail bercerita, aku menetap di Mekah beberapa ketika, mempelajari agama daripada Nabi SAW, menghafal beberapa ayat Quran yang mudah bagiku. Sampai masa aku perlu pulang kepada kaumku, aku memberitahu Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, aku adalah seorang ditaati di ahli keluargaku, ditaati ahli keluargaku. Aku akan kembali kepada mereka, mengajak mereka untuk memeluk Islam. Berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menjadikan bagiku petanda yang membantu hasratku itu. Maka telah didoakan untuk dia, Allahumma ja'al lahu ayatan tu'inuhu ala ma yanwi minal khair. Ya Allah, jadikanlah kepadanya petanda yang membantunya atas niatnya yang baik. Itu doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, kata ulama, Tufail bin Amir Ad-Dawsi punya kisah menjadi dalil. Dalil kepada apa? Dalil kepada pertanyaan. Setengah masyarakat berkata, Ustaz, saya tak boleh buat dakwah, saya tak boleh ajak orang buat baik sebab saya tak cukup ilmu lagi. Kata Imam Hasan Al-Banna rahmatullahi alaih, kalau setiap orang kata saya tak cukup ilmu, saya tak boleh buat dakwah, maka tidak ada satu orang pun yang boleh buat dakwah kat dunia. Kenapa? Kerana ulama sirah, mereka pakai sirah, mereka tak pakai hadis, tak cukup lagi ilmu, tak boleh buat dakwah. Ulama hadis, dia pakai hadis, tak pakai fiqah, tak boleh buat dakwah sebab tak cukup ilmu. Ulama fiqah, pakai fiqah, tak pakai akidah, tak boleh buat dakwah sebab tak cukup ilmu. Maka kalau semua kata tak cukup ilmu, tak boleh buat dakwah, tak ada siapa kan buat dakwah. Maka kisah Tufail bin Amir Ad-Dawsi, kata ulama, menjadi dalil bahawa bagaimana Tufail bin Amir Ad-Dawsi masuk Islam di tangan Nabi, duduk berapa hari je kat Mekah, belajar sekejap dengan Nabi, belajar sikit-sikit asas-asas agama, belajar tentang Quran sikit-sikit dengan Nabi SAW. Kemudian terus minta untuk pulang ke kampung dia. Dia tak ada beritahu kat Nabi, Rasulullah, bagi saya duduk sini 10 tahun, memunduk dengan kamu dulu, baru saya balik kampung. Ulama kata kalau dia buat macam tu, maka kemungkinan besar ribuan ataupun mungkin sebagian besar orang kampung dia mati dalam tempoh 10 tahun tu tak kenal Allah. Tapi kerana kerisauan dia, dia telah minta izin dengan Nabi untuk pulang. Maka kata ulama, adakah menuntut ilmu ni wajib? Wajib. Dan bagaimana pula kita nak buat dakwah sedangkan ilmu tak cukup? Baik, ulama kata macam ni, menuntut ilmu wajib, berdakwah dengan ilmu wajib, tetapi takat ukur tu yang orang salah faham. Takat ukur ilmu yang macam mana yang kita perlu ada, yang membolehkan kita untuk buat dakwah, yang tu orang salah faham. Sehingga ada orang kata, saya tak boleh buat dakwah, tak boleh ajak orang pergi surau, tak boleh ajak orang semayang sebab saya tak cukup ilmu. Ustaz boleh lah, sebab pertama, dia tak faham takat ukur yang melayakkan dia untuk mengajak orang buat baik. Satu. Kedua, dia tak boleh membezakan di antara mengajar dan mengajak. Kalau dia kata saya tak boleh mengajar sebab saya tak belajar Madinah, saya tak belajar Jordan, saya tak belajar pondok, betul, itu mengajar. Tapi mengajak, kata ulama, 3 perkataan pun mengajak. Jom pergi masjid, mengajak. Tanpa perlu belajar Madinah, boleh ajak. Jom masjid, 2 perkataan. Kalau berat lagi 2 perkataan, diskaun 1 perkataan je. Jom, ataupun masjid, 1 perkataan je. Yang ni tak payah belajar Mesir pun boleh ajak. Itu perbezaan di antara mengajar dan mengajak. Adapun takat umur, takat ilmu yang perlu ada untuk buat dakwah, Nabi sendiri beritahu dalam hadis Bukhari, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun 1 ayat. Walaupun tahu 1 ayat dah wajib untuk buat dakwah. Tuan-tuan, kita tahu banyak tuan-tuan, kuliah maghrib 20 tahun dah duduk. Jadi kita kena ajak orang buat baik. Tapi kalau hukum hakam fiqah, yang tu kena bawa ke ustaz, ajak orang pergi masjid, suruh dia dengar kuliah. Maka ustaz-ustaz yang mengajar fiqah, dia akan mengajar.
Hari ni yang berlaku, kita merasakan kerja mengajak ni pun kerja ustaz, kerja mengajar pun kerja ustaz. Kerja mengajak orang pergi masjid ni kerja AJK, kerja imam, Bilal, Tok Sia. Saya tak ada kaitan. Sedangkan ini tanggungjawab kita bersama. Kerana kita semua ni umat Muhammad diutuskan untuk mengajak orang buat baik. Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kamu ni umat yang terbaik, kata Allah, dikeluarkan untuk seluruh manusia untuk ajak orang buat baik. Ni tuan-tuan, jadi penting untuk kita ajak orang buat baik. Tufail bin Amir Ad-Dawsi kata ulama, belajar sekejap je dengan Nabi. Apa yang dia tahu daripada Nabi tu, baligh anni wala ayah. Balik kampung dia, dia ajak orang kampung dia. Baik, seterusnya. Tufail pulang kepada kampung, kepada kaumnya. Tatkala dia berdiri di hadapan mereka, terpancarlah cahaya di antara kedua matanya seperti cahaya lampu. Maksudnya nur, cahaya. Tufail berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah cahaya ini bukan pada wajahku, kerana aku khawatir kaumku menganggap terjadi sesuatu di wajahku sehingga meninggalkan agama mereka. Di balik muka dia bercahaya. Orang ni tuan-tuan, berlaku pada sahabat. Dan benda ni bukan berlaku pada satu dua sahabat, ramai sahabat pernah berlaku macam ni. Ramai sahabat pernah berlaku macam ni. Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, dengan satu orang sahabat namanya Abad bin Bishir radhiyallahu anhu, pergi jumpa Nabi di satu masjid. Di satu masjid, yang mana masjid tu dipanggil sekarang ni Masjid Nur dipanggil. Baik, di Madinah. Lebih kurang dalam 2 kilo daripada Masjid Quba, di dalam kebun. Tempat ni memang jarang orang pergi lah, sebab ni kebun privasi, kebun persendirian. Kami pernah pergi situ, alhamdulillah, masa belajar Madinah. Kemudian apa berlaku? Mereka mesyuarat dengan Nabi, berbual-bual minta nasihat, ya Rasulullah bagi kami nasihat. Sampai tengah malam, nak balik jalan gelap. Jalan gelap. Maka apa berlaku? Dia keluar daripada majlis Nabi SAW, tiba-tiba tongkat dia keluar cahaya. Sahabat tengok, subhanallah, keluar cahaya. Allah Ta'ala keluarkan cahaya daripada khazanah Allah. Sebab itu masjid itu dipanggil Masjid Nur, Masjid Cahaya. Sampai di simpang, kata Usaid bin Khudair, Abad bin Bishir nak belok kanan, aku nak kena terus, rumah aku depan, rumah dia kanan. Cahaya tu terpecah dua, kata Usaid bin Khudair, di tongkat Abad pun keluar cahaya, di tongkat aku pun keluar cahaya. Ini bukan benda yang pelik, ini bukan magic, ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat. Kenapa? Kerana iman sahabat pada tahap yang sepatutnya Allah Ta'ala bagi nusratullah, bantuan Allah. Ni tuan-tuan. Baik, seterusnya sikit lagi. Isyak berapa? Masuk lah. Masuk. Belum? Dah masuk. Baik, insyaAllah kita akan sambung pada pertemuan akan datang mengenai tentang sahabat Nabi Tufail bin Amir Ad-Dawsi. Dia macam drama lah tuan-tuan. Nanti kita sambung lagi. Biasanya memang macam tu lah, cerita-cerita tergantung ni malam tangan tadai. Apa cerita sambung dia? Tunggu bulan depan tuan, kalau panjang umur saya insya-Allah kita bertemu lagi. Ramadan nanti tak ada dah kelas kan? Kita tawajuh dengan aman insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata, terlanjur bicara. Minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah. Moga Allah ampuni saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa. Mudah-mudahan Allah terima semua. Dan tuan-tuan gunakanlah peluang yang ada ni, nak memasuki bulan Syaban ni, masya-Allah, dengan amal yang baik. Dan kita gunalah bulan yang mana persediaan untuk masuk Ramadan ni, kata ulama, dengan amal. Antara amal yang ulama suruh kita buat apa dia tuan-tuan? Kita buat bacaan hadis kat rumah kita, ta'lim. Baca hadis-hadis tentang fadilat Ramadan ataupun hadis Ramadan. Kat surau pun kita buat, kat rumah pun kita buat. Satu hari paling kurang satu hadis. Jadi bila 30 hari Syaban ni, kita hari-hari dengan hadis. 30 hadis dengan pasal Ramadan. Ataupun kalau dah habis, ulang-ulang. Jadi orang surau kita, dekat rumah kita baca pula dengan anak-anak, mereka bersedia nak masuk Ramadan ni. Jadi taklah satu Ramadan nanti baru plan, kita nak buat program apa, kita nak bagi makan siapa, mesyuarat dengan rumah kan, baru plan. Tapi kalau dah dibaca hari-hari daripada sekarang dah mula plan. Satu Ramadan, ayam antara kita nak jamu siapa buka puasa. Sebab jamu buka puasa makan, Allah bagi pahala satu hari pahala orang tu puasa, tanpa mengurangi pahala orang tu. Ayam plan satu Ramadan kita nak baca berapa juzuk.
Jadi daripada sekarang kita akan plan bila mana kita dengar hadis Ramadan tiap-tiap hari. Jadi tuan-tuan boleh plan dekat surau tuan, satu hari satu hadis. Di di rumah pun satu hari satu hadis. Sangat berkat tuan-tuan. Bila mana rumah kita dia buat bacaan hadis, Allah akan turunkan rahmat, keberkatan dan sakinah. Juga Allah Taala akan terangkan hati keluarga kita yang panah baran akan jadi cool, kan, tenang bila mana baca hadis dibuat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggul warahmatullahi wabarakatuh.